Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif kana sallallahu sirra. Qala Luqmanul Hakim, al-mu'min lahu qalban yarju bi ahadihima wa yakhafu bil akhar. Yarju qabulul amali wa yakhafu an la yuqbalu minhu. Walau zina khawfuhu al-mu'min wa raja'uhu la'tadala. Wa man arada al-jam'a ala Allahi fa'alayhi biqiyamil awamirillahi azza wa jalla. Kata Luqmanul Hakim, setengah kata dia wali, setengah kata Nabi, tapi yang masyhur dia wali lah, orang saleh, wali. Apa kata dia? Orang mukmin mempunyai dua hati. Ya, orang mukmin mempunyai dua hati, mana mempunyai tanggapan dia punya pandangan, bukan di hati, hati itu satu je. Ya, dalam Quran kata ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfin wahid. Ma ja'alallah, Ta'ala tak jadikan pada seorang tu min qalbin fi jawfi, min qalbin wahid, daripada hati satu, makna satu hati tuan jadikan. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfin wahid. Allah tak jadikan dalam jasad orang tu dua hati, tak ada, satu je. Ya. Maka di sini makna dua hati macam mana pula ni? Bertentang Quran lah, jangan. Maksud dia kena tahu. Kerana dua hati, wah ni bercakap Quran bid'ah. Aku jadi Wahabi je lah. Ikir bid'ah kan orang. Faham apa maksud dia dua sini? Qalban apa maksud ini? Yang ni berhadap dengan salah satu, tu maksud dia. Dan dia merasa takut dengan salah satu, itu maksud dua. Yang maksud dua, dia ada dua hadap, dia boleh, tapi hati itu satu, di mana dia boleh hadap dua, buat baik buat buruk. Itu makna contoh dia. Dia mengharap penerimaan amalnya, satu, dan dia takut bahawa amalnya tidak diterima, atau mana dua itu. Hati yang sama je, tapi muta'alaq, tempat dia ta'aluk tu dua. Ada kala dia mengharap, ada kala dia takut. Harap supaya amal dia makbul, sebab kita dua pintu dibuka baru selamat. Ya. Yang pertama babul amal, satu lagi babul qabul. Tuan buka hati manusia dari insan, dia minat kepada mengerjakan amal soleh. Itu satu pintu dia dapat. Kalau tuan tak buka, dia gelap macam orang kafir, langsung tak nampak. Ya. Sebenarnya dah buat pula, tuan terima atau tidak, ini satu lagi. Bila dibuat tu betul cantik, kena syarat dia, tak ada penyakit dalaman, riak, ujung semua bersih, maka tuan buka satu pintu kabul. Ada dua pintu, kalau buka selamat. Anda maja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk golongan tu lah, ya. Amal diberi izin oleh Ta'ala, bukan kita punya pun. Dia beri izin, dia beri petunjuk, dia beri hidayat. Kemudian dah buat pula, dia terima, Masya Allah. Hebat, ya. Jangan dia reject je, biar reject sebab apa? Ada penyakit. Tu. Dan mengharap penerimaan amalnya, dan dia takut bahawa amalnya tidak diterima. Itu satu maknanya sikap hati yang baik. Dan jika ditimbang ketakutan seorang mukmin dan pengharapannya, mana dia harap dengan takut, pasti keduanya seimbang. Ya, pokoknya 50-50, kecuali saat dekat dengan mati, itu dia kena lebihkan rajak. Saat dah mati, dia nak bangun pun tak boleh, dan nak buat maksiat pun tak boleh, kan? Nak pergi ke mana pun tak boleh. Jadi lebihkan rajak. Sebab ana inda zanni abdi bih, dalam hadis yang sahih Nabi kata, aku di sisi sangka baik hamba kepadaku. Apa makna sangka baik sini? Mana harap? Yang harap Tuhan terima, harap Tuhan ampun dan sebagainya. Itu maksudnya. Dan jika ditimbang ketakutan seorang mukmin dan pengharapan, pasti keduanya seimbang. Dan siapa yang ingin menumpukan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menumpukan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah ia melaksanakan segala perintah Allah Azza wa Jalla. Azza Maha Mulia, Jalla Maha Agung. Mana kalau dia nak jamak dengan Tuhan, mana perhimpun hati dia, menumpukan hati dia dapat dalam maqamul jam'i, maka hendaklah dibuat segala awamir, segala perintah Tuhan, sama ada perintah dulu wajib atau sunat, dan menegakkan larangan sama ada haram atau makruh, baru dicantik. Kemudian izat talaqta ala zawjatik bi khiyanatin fa innaka taghdabu 'alaiha fakadzalika nafsuka qad khanatka fil umrika
wa ajma'al uqala'u ala anna az-zawjah iza khanat la ta'wiha zawjuha bal yutallikuha at-talaq as-salas fatallik nafsak. Dia buat kias. Apabila engkau mengetahui isterimu telah melakukan pengkhianatan, dia berzina dengan jantan lain, dan ya, jantan lain dah bawa dia kulu kilin, ada dia orang saja kan. Tak ada maruah ke. Dia pergi balik rumah, tiba-tiba bini dia nak balik kerja kahwin, tak ada kenderaan. Habis ada orang lain, minta ada orang lain tahu. Naik motor sekali dua. Silap pegang pula. Tu jantan kelepih ni. Jantan dayu sebenarnya tu. Ya. Boleh pula jantan lain pergi hantar dia. Oh, kacau tu. Ini pula mengerjakan zina lagi tu. Ya, apabila engkau mengetahui isteri berlaku curang, khianat, maka sungguh engkau akan memarahi. Ingat, di rumah masuk orang jantan lain, tak boleh kan? Tak dibenarkan orang perempuan, ingat. Ya, kalau ada orang nak beri salam kat kita kat rumah, laki kita tak ada, jangan jawab salam dia kalau lelaki. Senyap ya, dan tak dibenarkan izin orang lain masuk tanpa izin suami. Hatta dia nak bawa barang perabot ke, nak bawa apa ke, jangan izin. Ini dia takut lori datang nak hantar perabot, lah kan lori hantar balik. Bukan lori tu nak hantar, dah jauh-jauh kan dia kontak lah balik, apa malah dia pergi buka pintu masuk, jantan masuk rumah. Haram hukum itu. Ni mengaji itu kan masalah kena tahu hukum, ya. Masalah hukum kena belajar tu masalahnya. Ya, tak belajar macam-macam hal, bebas jantan tini ke rumah. Tak boleh masuk. Hatta orang perempuan tak boleh. Dia sama-sama perempuan, kawan perempuan, tapi lelaki tak berkenan perempuan ni. Aku tak berkenan kau kawan dengan betina dia, dengan perempuan ni. Jangan bawa masuk rumah, kata. Kita bawa masuk, haram hukum dia tu. Ya, lelaki rumah tu milik lelaki, tu milik dia. Dalam rumah tangga pemimpin adalah suami. Ya, mana dia kena tahu hukum hakam. Ini saja pula kata, lelaki saya tak ada masuk lah, minum air kejap. Ini perempuan hanya macam perempuan sundal ni kan. Dia pernah berlaku dulu kan dalam pilihan raya Bukit, ya mana, di Terengganu, ya, seorang daripada Besut, dia pergi mengempin dekat situ. Laki dia cari 3 hari tak jumpa kat rumah. Mana bini aku tak ada, rupa dia mengempin. Laki dia pun pergi cari tempat pula tarik rumah dia duduk tu, dia tengah bergurau dengan jantan. Kat situ juga laki dia bagi 3 terus, 3 bintang dia dapat. Talak 3, mampu tu melaung dia. Dia boleh lagi mengempin, lepas tu duduk bergurau pula. Gila betul jantan. Ya, dia betul binatang orang lain tu. Dah haramkan laki-laki, haram orang masuk kalau laki tak izin. Yang dia buka pintu tu kena, yang sudah tu bertaubat ajalah kalau silap kan. Ni hukum kita marahkan, masalah kita marah kerana Allah, kita suka kerana Allah. Sebab kita takut Allah, bukan takut orang. Ya. Surga neraka Ta'ala punya, bukan kita punya kan. Ya, tuan. Ya, bila engkau mengetahui isteri melakukan khianat, maka sehingga engkau akan marah tak? Marah. Maka demikian juga nak kiasnya nafsumu tu. Ia telah melakukan khianat terhadapmu sepanjang umur. Tuhan suruh bangun malam, dia tak bangun. Tuhan suruh baca Quran, dia tak. Itu khianat. Perintah Tuhan nafsu kacau. Ya, dia goda kita, dia buang, dia tolak kita lagi-lagi Tuhan. Seorang dekat dengan dia, kita jauh dengan Tuhan. Macam-macam kita langgar perintah Tuhan, mana khianat. Patut nafsu tu kau pergi talak terus. Itu maksud dia. Ya, kalau perempuan tadi ditalak, nafsu tu talakkan. Ya, terhadap sepanjang umurnya, maka para orang yang berakal, yang cerdik, pandai, telah sepakat apabila seorang isteri melakukan pengkhianat, pasti seorang suami tidak akan memberi tempat tinggal padanya. Bahkan pasti suami menceraikannya dengan talak 3, dan oleh kerana itu ceraikan nafsu. Kalau isteri buat khianat, kita cerai, talak 3 kita bagi kan, maka begitu jugalah nafsu lebih jahat daripada isteri pun jadi jahat. Kenapa? Nafsu dan jahat. Innan nafsala amartu. Maka sila talakkan talak 3 akan nafsu gitu. Tekat habis pum. Paslun wasal. Kerat sampai. Faham kerat sampai? Kita kerat unsur nafsu, nasihat kita sampai kepada Allah Ta'ala, sampai mana pendekatan diri kita dan taat kepada Ta'ala. Jadi nafsu kena kerat. Tu. Mana kena ceraikan, bukan talak bain, bukan talak rajin, dan talak tu talak bain kubra atau pung bagi dia terus je. Baru seorang tu boleh sampai dengan Allah Ta'ala. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aksara ma yudkhilun nasu al-jannah. Faqala alaihi salatu wassalam taqwallahi wa husnul khuluq
wa su'ila an aksaran ma yadkhulun nas an-nara faqala alaihi assalatu wassalam al-famu wal farju. Rasulullah SAW mengatakan pernah ditanya amal apakah yang menyebabkan ramai orang masuk syurga. Baginda SAW menjawab takwa kepada Allah Ta'ala, takut kepada Tuhan. Sebab tu rukun khutbah, tak baca takwa batal khutbah, tak sah Jumaat besar maka Rasulullah tunjuk takwa hakuna kat sini. Dia dekat tangan kan, dekat kalbi kita. Kalbi bila gerun dengan Tuhan yang akan tunduk. Tapi kalau dia tak kenal Tuhan, mana nak gerun? Tak kenal. Sebab tu mengenal Tuhan tu wajib paling utama sekali, asas. Kepada Allah SWT takwa dan akhlak terpuji. Mana orang yang berakhlak apa? Ya, dalam Mukhtarul Ahadis diceritakan banyak sifat-sifat akhlak yang terpuji. Tapi yang paling kuat sekali yang letak di atas sekali, apa dia? Quwwatan fid din, kuat berpegang dengan agama Allah Ta'ala. Orang yang berpegang dengan agama itu orang ada akhlak mungkin. Yang tak ada akhlak, dia tak pegang agama, dia tak tahu dia berkelanggar tu, tak ada akhlak, tak ada maruah mungkin. Ya, habis. Kemudian dia kata yang sini pula tadi yang takwa. Dan baginda SAW ditanya pula apakah yang menyebabkan ramai manusia ke neraka. Baginda SAW menjawab mulut dan kemaluan. Sebab mulut fitnah orang, sebab mulut ngumpat orang, sebab mulut angkat diri. Tadi tentang orang kan, fitnah orang, kata orang, umpat orang tu orang. Untuk diri dia pula, dia puji diri, angkat diri, lambung diri, semua habis. Kes mulut. Jadi oleh kerana tu jaga mulut, lebih baik kita banyak diam dari bercakap. Banyak zikir dalam Allah lagi baik. Kecuali bercakap yang penting-penting sahaja. Itu tanda orang cerdik, dia tak cakap banyak. Sebab tu dalam mengawal mulut sampai Rasulullah motivasi ke dengan akhirat tu. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa benar-benar beriman dengan Allah dan di akhirat, hendaklah dia bercakap yang betul, kalau tidak diam. Jadi kita diam niat menjunjung perintah Rasulullah SAW, dapat pahala tuan. Tak ada kerja, diam ingat. Macam dunia ke, ada tak ada kerja, duduk dapat gaji. Siapa? Jaga lagi. Tahu, jaga dia duduk, gaji jalan. Andal jaga tuan ni. Kau berapa kawan, kerja berapa gaji? 30,000. Kau kerja kan? Kerja. Kau kerja dapat gaji, jaga dia duduk dapat gaji. Lagi handal dia. Tapi orang tak nak pula kerja. Buat gaji sikit. Ya, dia tak payah kerja dapat duit. Senang duduk je. Kau lagi handal ni. Makam reda betul. Dia duduk. Makam tafwid. Dia serah betul dengan Tuhan. Dia diam. Yang gaji jalan tu. Tapi gaji tak banyak lah. Sebab dia tak nak dunia kan. Dia zuhud. Allah karim. Yang kedua, iaitulah faraj, kemaluan, melakukan perzinahan. Itu kalau dijaga tu, jaga tu. Ya, jangan lakukan benda tu. Kalau ada terlaku apa, dia cukup mafat fatwa mamat. Yang sudah jangan diulang tu pesanan tuan guru saya. Apa maksiat ialah ya kita buat, suka cakap mengumpat orang, suka menipu orang, ya suka buat zalim ke orang apa semua, dah sudah kata. Yang sudah. Ambil yang masa depan, tak berapa lagi nak balik entah ni. Prepare baik-baik, mudah-mudahan ujung-ujung sakit baki umur kita buat sebaik mungkin, kita mendapat keridaan Allah di ujung. Dan mujur satu rahmat besar, Rasulullah kata al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia ke syurga dengan ujung umur. Dia baik macam mana pun, ujung dia terbalik macam amba orang, habis entah. Dia jahat macam mana Fir'aun nak bunuh Nabi Musa, tapi ujung umur dia beriman, dia terima Ta'ala. Dia dikir ujung. Maka oleh kerana itu digunakan zikir fi kulli lamhatin wa nafsin. Sebab kita tiap-tiap nafas, al-maut yaji'u baina nafasain. Maut dia datang antara dua nafas. Ada terik tak boleh embus, ada embus nafas tak boleh terik, kam habis. Jadi dalam tiap-tiap nafas kita jaga. Dan umur kita makin dekat, kita harapkan penghujung umur kita yang setiap-tiap seorang akan merasai ini. Ya, dia datang, dia balik dengan cara radhiyallahu anhum waradu, anda dapat keridaan Tuhan. Ya, itu di antara dia. Kemudian dia kata paghsil qalbak binadam ala ma fatak. Satu lagi, minallahi azza wajal ghalatu wallahi bin nawahi ala faqdi zawjatin aw zawjin aw waladin bal kana min haqqihim an yuqimu an-nawaih ala fuqdanihim taqwallahi min qulubihim. Artinya dia paghsil qalbak, mana basuh hatimu. Ya, mandikan dia, basuh dia, sental dia. Dengan apa? Penyesalan. Tu rahmat Ta'ala ni. Dosa banyak mana sekalipun, 2-3 kali dunia dia banyak dosa, dia bertobat, habis bersih. At-taib kama la zambalah. Orang bertobat sungguh, Tuhan hapus sekali dosa dia. Yang Tuhan tak nak, dia tak nak bertobat, tu ayah. Ya, tu. Tobat insya-Allah. Dan tobat kena nadam, sesal. Maka sesal tu ada mukadimah.
Nampak macam mudah kan? Imam Ghazali sebut mukaddimah tu, nak sesat sampai hati kita terasa tu. Ya, kita kena ingatkan resiko dosa. Dengan dosa kita jauh dengan Tuhan. Dengan dosa kita hati menjadi hitam. Dengan dosa dapat murka Tuhan, dapat laknat Tuhan. Dengan sebab dosa dihumban ke neraka jahanam sampai kita rasa takut. Ingat sampai dia rasa takut, menyesal, baru dia ada satu rukun tadi. Ya, kemudian tinggal dan azam, maka sah taubat. Ya, sah taubat. Dia kan ikut taubat, dia tak ada bunyi mulut kan? Semua dalam sesal qalbi, tak ada bunyi. Walaupun lisan tak kata astagfirullah, dalam dia menyesal. Kemudian dia azam tak nak buat lagi, dalam juga azam. Kemudian tinggal benda tu, cukup. Ya, tu mana kalau taubat betul, maka dia jadi orang yang dikasihi oleh Allah Taala. Ya, tu. Sebab tu Tuhan kasih hamba tu dekat dengan dia, sebab dia buka tu. Banyak mana dosa pun kau taubat, dibuka habis, dibuka. Ya, tu mana. Kemudian basuh hatimu dengan penyesalan dan dengan taubat atas luputnya amalan-amalan daripadamu. Sebenarnya mereka melakukan kesalahan demi Allah kerana apa? Mengadakan majlis ratapan ke atas kehilangan isteri atau suami. Ya, suami dia mati, dia menangis. Isteri dia mati, dia menangis. Atau ayah mak dia mati. Bahkan sepatutnya mereka mengadakan majlis ratapan ke atas kehilangan takwa. Takwa ini lebih besar daripada anak isteri, besar daripada ibu bapa. Sebab takwa itu sifat antara kita dengan dia, dan adalah angkat darajat kalau dia ditakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia si Ta'ala adalah orang yang paling tinggi darjat takwa. Maka sila jaga takwa, jangan dihilang atau dimati daripada perjalanan hidup kita dan dalam diri kita mana. Bahkan sepatutnya mereka mengadakan majlis ratapan di atas kehilangan takwa Ta'ala dalam hati-hati mereka. Ya, itu di antara pesan tentang mengarang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma fil lana wa